Jadi kejap lagi kita akan cerita. Sebenarnya Cikgu Bat ni dia bekas esko pemuda PKR. Pernah satu ketika dahulu bila saya berlawan dengan Eza Makno, ketika itu saya mempertikaikan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Eza Makno. Duit orang derma semua pergi buat buat banglo dan sebagainya. Dia datang jumpa saya nak bersama dengan saya. Tiba-tiba bila dia ditawarkan oleh Izam untuk menjadi esko pemuda pusat, dia pusing di saat akhir. Itulah Cikgu Bat yang saya kenali. Orang yang kalau ditawarkan dia boleh berubah. Sama juga kita mengenali dia sebagai orang yang dekat dengan Anwar Ibrahim. Bukan setakat dekat lah, sangat dekat. Sehingga kan anak saudara Anwar Ibrahim pun dia tackle-nya. Dan sekarang ni ada sikit masalah lah. Itu lantak dia lah rumah tangga dia. Okey. Persoalan dia juga adalah orang yang cukup kuat menyerang Azmin Ali. Dan perkataan kartel Azmin. Ini Cikgu Bat yang perkenalkan. Tetapi bila berlakunya langkah Sheraton, tiba-tiba bila Azmin turun kereta, tiba-tiba Cikgu Bat lah pengiring Azmin Ali. Inilah manusia yang dengan mudah boleh dibeli. Siapa saja bayar dia, maka mereka ni boleh menyokong siapa saja, dia tak kira siapa. Dan saya nampak bahawa bila dia jolok mengatakan saya ada bukti, padahal yang kita cerita bahawa kita tahu bagaimana Papa Gomo boleh jadi kaya. Sebab Papa Gomo sendiri cerita dekat ahli jawatan kuasa UMNO bahagian dia, bagaimana keretanya ditahan, pintu belakang, kereta depan ditahan, lepas tu belakang pun ada kereta, lepas tu pintu belakang tu dibuka, ada orang campak 2 beg, dia buka dalam tu dia nampak ada duit. Duit tu kalau ikut Gomo yang cakap lebih kurang 7 juta ringgit. Duit itulah digunakan buka gym, beli Harley Davidson, beli jam dan sebagainya. Okey, ini bukan kata saya ada bukti seks yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Yang ada bukti sebenarnya ialah Gomo. Sepatutnya dia buatlah report ke atas Gomo. Dia buatlah report ke atas Gomo. Kenapa buat report ke atas saya? Saya cuma mencabar Gomo bersumpah dengan kalimah. Sebab dia tuduh saya macam-macam. Dia kata saya ni Trojan Horse Anwar lah, saya dibiayai oleh Anwar untuk buat dulu laporan forensik dan sebagainya kan. Saya dah buat sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Saya cabar Gomo untuk buat benda yang sama. Betul tak? Jadi kalau dia nak, dia ni kerja dengan Azmin Ali, kau faham lah kan? Dia nak kenakan Anwar, faham tak? So nak kenakan Anwar, dia gunakan aku pula. Sepatutnya kau gunakanlah Gomo ni. Sebab kita beritahu bahawa Gomo ni dapat duit sebab pertama dia keluarkan video Anwar berbual-bual dengan seorang anak muda. Kemudian bila Anwar terkam je, video tu padam. Video tu terhenti ke sini. Dan sehingga hari ni Gomo tak keluarkan baki dia tu. Sebab tak keluar baki tu pasal cerita 2 beg tadi lah kan. Sepatutnya dia tak payahlah cerita kata aku pula yang ada bukti kan. Yang aku ada bukti ni, ni malam ni aku beritahu. Aku tak nak kacau kau Bat, tapi kau gali kubur sendiri buat apa kan. Saya nak beritahu manusia nama Bat ni, sebelum ni saya tak pernah cerita. Lama saya simpan rahsia dia ni. Berapa tahun 2003. Selepas saya keluar penjara, saya dimaklumkan oleh isteri saya. Isteri saya memaklumkan ketika saya dalam penjara. Ni saya nak beritahu ni, ketika saya di dalam tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Bukan sekali Cikgu Bat, dengan seorang wanita. Saya tak nak cakap nama wanita tu sebab wanita tu tak ada buat salah dengan saya. Yang ada buat salah Cikgu Bat ni. Jadi saya cabar malam ni Cikgu Bat
bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi, dia tak pernah berzina dalam rumah saya ketika saya dalam penjara. Kalau dia betul anak jantan, saya cabar dia. Saya nak tengok, belagak hero sangat kan, nak sangat mengampu Azmi Ali ni, saya cabar. Silakan. Kita lama kita simpan aib dia ni, kan. Tapi kalau dah buat perkara-perkara sampai report, lepas tu dia tuduh saya fitnah Sultan Johor. Saya nak beritahu, dalam video tu saya beritahu, saya cakap jangan main-main dengan negeri Johor. Sultan Johor dah kata, lepas lantikan Azmi ni, Hasni, kalau main-main lagi sekali dengan negeri Johor, buat huru-hara negeri Johor, tuanku akan bubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Itu yang saya cakap. Saya ingat lagi apa yang saya cakap, dan saya beritahu rakyat Johor ni dia lain macam setia dengan Sultan Johor. Sultan saya tahulah, dan saya sebut bila dia arahkan, dia tak nak Salahuddin Ayub jadi Menteri Besar daripada PAN, PAN ni sama dengan DAP lah, betul tak? Maka dia arahkan 2 orang UMNO, sahabat saya juga, Ruslaili, Razman, Kota Tinggi, untuk menyertai bersatu supaya YB Osman Sapian boleh diangkat menjadi Menteri Besar. Menteri Besar tak diberikan kepada apa dipanggil, Salahuddin Ayub daripada PAN. Itu yang saya beritahu. Saya nak beritahu level hormat orang Johor terhadap Sultan Johor. Faham tak? Maknanya orang menghormati Sultan Johor ni sampai bila tuanku arahkan masuk PPBM, nak cukup supaya YB Osman Sapian ni boleh diangkat menjadi Menteri Besar, supaya tak jatuh, melakukan kemudaratan kecil bagi mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, bagi kepada orang PAN yang kita tahu merupakan proksi kepada DAP. So itu tujuan dia, kan. Dia kata saya fitnah Sultan Johor. Tak ada, benda tu betul berlaku. Pergilah menghadap tuanku kalau tak percaya. So Mamat ni main-main lah, kan. Baik-baik orang tak tahu rahsia dia. Saya simpan puluh tahun jugalah saya simpan, berapa, 2003 saya keluar penjara, 2003 sampai hari ni 2001, 18 tahun saya simpan, kan. Juluk lagi tahun Sarang Tabuan. Kena ingat, orang nak juluk dengan saya ni pastikan bersih. Kalau tak bersih ni, saya juluk balik. Juluk balik, tekan-kan kau nanti. Okey. Ya, Datuk. Kita pergi pada berkenaan Iris tu. Ramai orang bertanya sekarang, apa kaitan Datuk Rozabil dan Tan ini lagi Muhammad? Okey, ni lagi satu. Macam-macam version saya dengar sekarang. Sekarang ni diorang ni berlumba-lumba nak mempertahankan menantu Midin ni. Nombor 1 ni Rafiq Dodol Melaka ni. Dulu masa nak tanya esko dia dia bagi dodol kan. So aku ingat nama dia lah, Rafiq Dodol. Bagus budaknya. Budak nampak lembut kan. Apa nama dia? Rafiq, bukan Syafiq. Syafiq tu yang ada skandal tu. Tak apalah. Okey. Rafiq. Macam mamak sikit. Rafiq Muhyiddin kot. Macam tu lah, lebih kurang lah. Esko Kerajaan Negeri Melaka. Yang berangan nak jadi berangan nak jadi Ketua Menteri, tak dapat, kan. Dia kata syarikat ini bukan syarikat milik anak Muhyiddin Yassin ataupun menantu Muhyiddin Yassin. Lepas tu dia kata syarikat ni milik orang UMNO, Datuk Rozabil. Saya nak beritahu, saya dah keluarkan, boleh buka dalam page Lokman Adam, saya dah keluarkan Board of Director. Kena faham projek ini di award telah diumumkan oleh Iris Corporation bahawa Iris tak ada gula, yang gula stevia saya. Iris Information System Sdn Bhd yang dapat projek ni. Walaupun kita difahamkan peringkat awal yang masuk Iris Corporation, kan, tapi yang dapat
macam dah saling kulit pula, tukar syarikat lain yang merupakan anak syarikat, supaya dia boleh buat penarafan dilakukan mengikut piawaian Bumi Putra, padahal tak berapa Bumi Putra pun syarikat ni. So kita dah buat laporan SPRM, dah buat laporan polis ke atas isu ni, dan yelah, kita tak harap apa-apa lah kan. Selagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri, takkan SPRM nak ambil tindakan, betul lah. Kes apa ni, bos si Cikgu Bat ni, kes Azmin pun sampai sekarang pun tidak ada sebarang tindakan kan. Jadi tak payah bazir masa lah. Lepas tu kalau kita tengok mereka mengatakan bahawa Rozabil adalah board of director syarikat ni. Untuk makluman, Datuk Rozabil ni saya kenal. Dia adalah bendahari Pemuda UMNO zaman KJ. Dia dah berhenti daripada jadi board of director Januari 2019. Sebelum tender ni dipanggil pun. Sebelum tender ni di shortlisted pun sudah pun Datuk Rozabil ni keluar daripada syarikat. Jadi tak betul lah, tak betul. Kemudian ada pula seorang lagi tadi. Siapa lagi? Seorang lagi yang mengatakan pasal Nik Tan Sri Nik Muhammad ni. Dia kata ini projek bukan anak Muhyiddin punya. Ini projek ialah Kroni Mahathir punya. Kalau Kroni Mahathir dapat projek ni maknanya betul lah bahawa Muhyiddin ni memanglah puppet ataupun proksi kepada Mahathir saja kan. Walaupun Mahathir dah tak jadi Perdana Menteri, dia punya kroni-kroni dia masih lagi mendapat job daripada kerajaan. Bukan kecil, 1.16 bilion. Saya nak beritahu Nik Muhammad ni, dia memang dengan Yayasan Kepimpinan Perdana lah, maknanya memang orang Mahathir. Tetapi dia hanya director dan dia bukan shareholder. Maknanya owner syarikat tu bila masa boleh tendang dia keluar. Boleh tendang dia keluar. Kenapa letak orang-orang macam ni semua sekali sebagai director? Kenapa orang sebenar tidak ada di dalam syarikat? Kalau dah orang tu ada kepentingan dengan pemimpin negara, orang tu dah dikenali sebagai kroni kepada Mahathir, orang tu dikenali sebagai menantu kepada Perdana Menteri, takkan nak masuk syarikat-syarikat ni, betul tak? Tetapi yang pasti syarikat ini dan syarikat mana pun yang memenangi tender NICE ni ataupun National Integrated Immigration System ataupun sistem bersepadu immigration kebangsaan, siapa pun yang memenangi tender ni pasti adalah Berhad, Datuk Adlan Berhad, menantu Muhyiddin Yassin, akan menikmati labanya. Sebab apa? Sebab dia lah conquer hari ni membekalkan biometric system. Itu sebab dalam kalau Iris dapat ni, maka dia akan masuk untuk membekalkan solusi ataupun solution biometrik ni menggunakan syarikat S5 System Sdn Bhd. Ni kena faham. Itu sebab hari ini laporan SPRM dan laporan polis telah pun dibuat supaya pihak polis siasat, bukan pihak polis sekarang. Kita tahulah apa pun sekarang ke atas pemimpin Pakatan Harapan ke atas pemimpin Pakatan Harapan 2.0 ataupun dalam AKA PN sudah pasti tidak ada sebarang tindakan tujuan dia besok lusa bila Muhyiddin jatuh, orang baru ambil alih, kita siasat lah. Okey tak? Faham? Ya.